Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih lagi sudi hadir ke dalam channel Radio 12 malam ini. Sebelum kita lanjutkan dengan kisah ni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia buat orang kata marathon setiap episod yang dah terlambat tu kan. Dia buat marathon. Terima kasih banyak. Dan kepada kawan-kawan semua yang mana yang tak henti-henti tunggu untuk video yang terbaru. Cerita yang terbaru. Dan satu lagi, terima kasih juga pada yang komen dan memberikan like dan juga share kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak. Semoga Allah mempermudahkan urusan anda semua ya. Amin. Jadi baiklah, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya. Episod yang ke-56, Tok Awangah, kubur Tok Malim berlubang. Sebelum meninggal dunia, Tok Malim Udoh telah mengingatkan seorang murid kepercayaannya supaya menunggu di atas kuburannya selama 7 malam. Tok Malim Udoh terkenal di kampung Periaman sebagai seorang guru agama di samping seorang ahli silat yang terkemuka. Mengapa dia berpesan demikian kepada muridnya? Samin tidak pula menjelaskannya. Tok Malim Udoh berpesan begitu ketika dia sedang sakit tenat. Dia hanya dapat berbisik perlahan pada Samin. Hingga tidak ada orang lain yang mendengarnya. Malah anak lelakinya sendiri yang menjadi guru di madrasahnya, Haji Mat Tahir, juga tidak tahu akan pesanan Tok Malim Udoh. Ingat tu, Samin, katanya tenang walaupun nafasnya mulai kencang turun naik. Kau jangan takut. Duduklah di atas kuburan Tok selama 7 malam. Tok minta sangat tu, ujarnya meramas-ramas tangan Samin. InsyaAllah, Tok, sahut Samin serba salah. Dia tidak mahu melukakan hati gurunya kalau tidak mahu menerima pesanan tersebut. Tetapi apabila dia sudah bersetuju, hatinya juga tidak keruan. Mengapa pula dia berseorangan diri mesti menunggu di atas kubur selama 7 malam? Kenapa Tok Malim Udoh tidak meminta Haji Mat Tahir, iaitu anaknya sendiri, berbuat demikian? Terasa juga dia enggan mahu menerima perintah gurunya itu. Tetapi dia merasa seolah-olah berdosa sekiranya tidak memenuhi permintaan Tok Malim Udoh. Jangan kau tanya apa-apa. Tok Malim Udoh mengingatkan lagi. Aku mahu kau duduklah di atas kuburan itu selama 7 malam berturut-turut. Jelasnya macam menyimpan satu rahsia. Mahu tidak mahu, Samin tetap mengaku bersetuju untuk menunggu di atas kuburan. Perintah Tok Guru adalah tidak boleh dibantah oleh seorang murid yang mahukan berkat dari gurunya. Inilah pegangan Samin apabila dia mula belajar dengan Tok Malim Udoh. Kau takut ke Samin? Orang tua itu masih mampu tersenyum walaupun dalam keadaan yang terlalu uzur. Tidak, Tok. InsyaAllah saya akan turutkan perintah Tok tu, ujarnya meyakinkan orang tua itu. Tok Malim Udoh tersenyum mendengar jawapan tersebut. Tangannya meramas-ramas tangan Samin dalam genggamannya. Hatinya terasa lapang dengan pengakuan anak muridnya yang sangat dipercayainya itu. Setelah Tok Malim Udoh meninggal dunia, Samin tidak memberitahu sesiapa pun mengenai pesanan gurunya itu. Dia juga tidak memberitahu pada Haji Mat Tahir. Pada malam pertama kematian Tok Malim Udoh, Samin datang ke kubur gurunya sebagai memenuhi janjinya. Dia duduk menghadap kuburan itu dengan membaca surah Yasin seperti yang diamanahkan oleh gurunya. Berulang kali dia membaca surah Yasin hingga sampai pada tengah malam. Walaupun merasa mengantuk, namun dia tetap tabahkan hati duduk di situ. Selepas melewati tengah malam, dia dibolehkan pula balik meninggalkan kuburan tersebut. Oleh itu, sebaik sahaja kira-kira pukul 1 tengah malam, dia pun baliklah ke rumah. Apa yang dilakukannya ini tidak diberitahu kepada sesiapa pun sebagaimana amanah dari Tok Malim Udoh. Dia ke mana kau semalam ni, Samin? Tanya Haji Mat Tahir semasa bertemu muka untuk sama-sama bersembahyang subuh di madrasah. Balik ke rumah lah, Tok Guru. Beritahunya cuba berbohong. Hei, buat apa balik ke rumah? Bukankah kita bertahlil malam tadi? Kata Haji Mat Tahir macam berasa kesal kerana murid kepercayaan ayahnya itu macam tidak suka bertahlil bersama-sama untuk mendoakan arwah ayahnya. Malam ni tak payahlah balik ke rumah. Sama-sama kita bertahlil sampai 40 hari. Ujarnya mengingatkan. InsyaAllah, sahut Samin tersenyum.
Serba salah juga dia mahu memberitahu perkara sebenarnya kepada Haji Mat Tahir. Apa yang dilakukannya sekarang adalah amanah Tok Malim Udoh sendiri. Sedangkan bertahlil bersama-sama itu terpulang kepada keikhlasan seseorang saja. Kalau dia ada tugas lain yang lebih perlu, tidak penting baginya sama-sama bertahlil di madrasah. Sekiranya dia tidak bertahlil di madrasah, orang ramai di situ tidak boleh menganggap dirinya sudah melupakan Tok Malim Udoh. Bila-bila sahaja dia boleh bertahlil mendoakan Tok Gurunya, walaupun secara sahaja. Lagipun tentu mereka semua tidak tahu bagaimana setianya dia dengan Tok Malim Udoh. Cuma semua yang dilakukan oleh kepada Tok Guru itu adalah dirahsiakan. Tahlil ni kita buat untuk guru. Mijano yang berdiri dekat dengan Haji Mat Tahir menyampuk. Tidak patut kau tidak bertahlil bersama-sama, katanya mengingatkan teman seperguruannya itu. Di sini saya terpaksa menggunakan macam dialek Jawa sikit lah, sebab nama dia Mijano. Okey, Mijano. Kalau nama dia Maria, saya akan buat lagi lembut. Tetapi sebab Mijano, so kita dialek Jawa sikit. Harap boleh terima guys. Saya tak tahu sebenarnya nak letak macam mana. Baik, kita teruskan. Samin tahu Mijano merupakan murid kepercayaan Haji Mat Tahir selepas guru itu mengambil alih mengajar di madrasah semasa arwah Tok Malim Udoh mulai jatuh sakit. Apabila gurunya itu jatuh sakit, banyak urusan madrasah tidaklah lagi diserahkan kepadanya, sebaliknya kepada Mijano pula. Sebab itu, Mijano merasakan ketiadaan Samin pada malam yang membacakan tahlil itu berpunca darinya. Marilah bersama-sama kita membaca tahlil malam ni nanti. Mijano masih lagi berharap Samin akan hadir. Di hatinya tidak berniat langsung untuk memusuhi Samin. Lagipun dia tahu bahawa Samin mempunyai pengetahuan yang lebih darinya. Ni aku harap sangatlah yang kau tidak akan hampakan guru kita ni. Dia masih belum yakin dengan pengakuan Samin. InsyaAllah, aku akan ikut sama. Jelas Samin tersengih-sengih. Kau jangan lupa pula. Tegas Mijano macam mendesak bersungguh-sungguh. InsyaAllah, ulangi Samin perlahan. Tetapi Samin lebih pentingkan amanat guru dari bersama-sama berkumpul di madrasah membacakan tahlil. Dia dikehendaki oleh gurunya supaya menjaga kubur tersebut selama 7 malam. Kalau dia gagal berbuat demikian, mungkin arwah Tok Malim Udoh tidak tenteram di dalam kuburnya. Samin berjaya juga berjaga pada malam keduanya. Dia dapat duduk di atas kubur sambil membacakan ayat-ayat Yasin dengan tenang, sekalipun diganggu oleh gigitan nyamuk. Hinggalah pada malam yang ketiga, Samin merasakan sia-sia sahaja menunggu kubur itu. Pada fikirannya, masakan pula seorang guru agama sepertinya memerlukan bantuan dari murid sendiri. Selama dia belajar dari Tok Malim Udoh, tidak ada pun ajaran salah yang disampaikan kepadanya. Apa pula perlunya dia Maaf, dia dah start gagap. Saya akan ulang balik ya. Apa pula perlunya dia mesti menunggu kubur itu selama 7 malam dengan membaca surah Yasin di situ. Ketika ini hati Samin mula diganggu oleh perasaan yang bukan-bukan. Seolah-olah arwah gurunya sengaja mahu memperbodohkan dirinya dengan menjaga kubur itu selama 7 malam. Padahal lebih baik dia berkumpul bersama dengan lain-lain rakannya di madrasah membacakan tahlil. Bagi memastikan tindakannya ini benar, Samin mengambil keputusan melihat kubur itu dari jauh sahaja. Oleh itu, dia telah memanjat pokok asam sengkuang tidak jauh dari situ bagi memerhatikan apakah rahsia sebenarnya arwah Tok Malim Udoh menyuruh dia menjaga kuburnya selama 7 malam itu. Malam ketiga dia menunggu itu, di atas pokok asam sengkuang itulah Samin duduk. Masa itu kawasan kubur sudah pun sunyi sepi, tetapi dia masih boleh melihat di tanah samar-samar dari cahaya bulan yang mula keluar apabila hampir tengah malam. Bermakna pada malam itu tidak ada sesiapa pun yang akan datang membaca surah Yasin di atas kubur Tok Malim Udoh seperti yang diamanahkan kepada Samin. Di dalam kesepian malam itulah, Samin melihat satu bayang hitam melintas pantas merempuh belukar kubur. Apabila sampai ke atas kubur Tok Malim Udoh, dia dapat melihat seekor harimau tetapi berkulit hitam sebesar seekor anak lembu berdiri di situ. Lama juga harimau itu berdiri di sisi kubur tersebut kira-kira 15 minit. Kemudian berkeliling sebanyak 7 kali. Selepas itu dia melompat dari kaki ke kepala sebanyak 3 kali pula. Kemudian melompat lagi dari kiri ke kanan sebanyak 3 kali juga. Setelah semuanya selesai, harimau itu memperhatikan keliling seperti kelakuan manusia untuk memastikan sama ada terdapat orang di situ ataupun tidak. Setelah yakin tidak ada sesiapa yang melihatnya, harimau itu mula mengorek tanah kubur arah di
di kepala liang lahat. Semua perbuatan yang dilakukan oleh harimau berkenaan disaksikan sendiri oleh Samin. Dia terkaku di situ dengan tidak berupaya untuk melakukan sesuatu. Lagipun, dia tidak tahu apakah yang mesti dibuat kerana arwah Tok Malim Udoh tidak menerangkan apa-apa usaha yang patut dibuat kalau melihat kejadian seperti itu. Malah Tok Malim Udoh sendiri merahsiakan kepadanya mengenai kemunculan harimau tersebut sekiranya kuburannya tidak dijaga dalam masa 7 malam. Memang Samin sendiri sudah merasakan selama 2 malam itu angin dan ribut kencang di kawasan tanah perkuburan sehingga pukul 12 tengah malam. Ketika itulah dia membacakan surah Yasin lebih bersungguh-sungguh sampailah angin dan ribut kencang itu reda. Tetapi di luar tanah perkuburan itu tidak pula ada tanda-tanda angin dan ribut kencang melanda kampung. Sebab itulah dia mematikan diri sahaja melihat kejadian berkenaan. Dia tidak tahu apa yang patut dilakukan. Dalam masa dia kebingungan inilah, Samin melihat harimau tersebut menarik mayat Tok Malim Udoh dengan kain kapannya sekali. Apabila mayat itu ditarik ke atas, harimau itu membaringkan betul-betul di atas kubur. Kemudian harimau itu melakukan sekali lagi seperti yang dibuatnya mula-mula tadi, iaitu berkeliling 7 kali di atas kubur. Setelah itu dia melompat 3 kali lagi dari hujung kaki ke kepala mayat dan diteruskan melompat dari kiri ke kanan sebanyak 3 kali juga. Harimau itu menunggu di kepala mayat dengan menyerap hampir 45 minit. Barulah kelihatan oleh Samin, mayat itu bergerak-gerak seperti anak yang baru dilahirkan. Harimau itu membiarkan sahaja mayat itu bergerak-gerak sampai habis kain kapannya terbuka. Ketika inilah Samin melihat bukannya Tok Malim Udoh yang keluar dari kapan tadi. Sebaliknya seekor harimau yang masih lemah seakan-akan anak harimau yang baru dilahirkan. Tetapi tubuhnya tetap besar seperti harimau yang menunggunya di kepala itu. Astaghfirullah. Keluh Samin dari atas pokok sengkuang melihat kejadian yang berlaku di atas matanya itu. Setelah harimau yang keluar dari kain kapan Tok Malim Udoh. Saya ulang balik ya. Setelah harimau yang keluar dari kain kapan Tok Malim Udoh keluar habis dari kain kapan itu, barulah harimau yang menunggunya tadi merapatinya. Harimau itu menjilat-jilat seluruh tubuhnya seperti seekor ibu kucing yang menjilat-jilat anaknya yang baru lahir. Lama dia menjilat-jilatnya, barulah kelihatan harimau yang lemah tadi boleh berdiri. Kain kapan yang bersepah-sepah itu dimasukkannya semula ke dalam kubur melalui lubang yang dikoreknya tadi. Setelah itu, kedua-dua harimau itu pun beredar dari situ. Kemudiannya hilang dalam kegelapan malam. Apabila semuanya berakhir, barulah Samin turun dari atas pokok asam sengkuang. Apabila dia balik ke rumah, Samin merasa amat berdosa kepada arwah gurunya kerana tidak memenuhi amanat yang ditinggalkan kepadanya. Dia percaya sekiranya dia melakukan selama 7 malam seperti yang diamanatkan oleh Tok Malim Udoh, sudah tentulah kejadian yang dilihatnya itu tidak berlaku. Harimau jadian yang mencuri mayat itu tentu tidak akan dapat menghampiri kubur arwah gurunya kalau dia terus membacakan ayat-ayat suci di atas kubur tersebut. Terasalah penyesalan di hati Samin. Tetapi apa boleh dibuat, semuanya sudah pun berlaku. Dia telah melupakan amanat gurunya semata-mata mahu mengetahui apakah rahsia yang sengaja dirahsiakan oleh gurunya selama ini. Samin benar-benar menyesal kerana tidak dapat menyelamatkan gurunya. Esoknya, sebuah kampung telah menjadi gempar kerana kubur Tok Malim Udoh berlubang pada liang lahatnya, kira-kira sebesar lilitan batang pinang. Haji Mat Tahir hanya mengeluh pendek apabila melihat keadaan kubur ayahnya. Dicuba juga oleh Mijano menjolok lubang itu dengan sebatang kayu. Tetapi hanya kedengaran papan liang lahat sahaja diketuk. Bagaimanapun Haji Mat Tahir menerima kejadian itu dengan keluhan. Subhanallah. Samin tidak menceritakan kepada Haji Mat Tahir mengenai kejadian sebenar yang dilihatnya serta amanat arwah Tok Malim Udoh kepadanya. Dia malu mahu menerangkannya kerana dia telah merasakan dirinya sebagai seorang murid yang tidak mendengar amanat guru sendiri. Hanya beberapa bulan selepas kematian Tok Malim Udoh, beberapa orang yang mahu bersembahyang di madrasah pada suatu maghrib terkejut kerana melihat seekor harimau duduk di atas tikar sembahyang yang sering digunakan oleh Tok Malim Udoh. Harimau ini duduk membelakangkan seakan-akan Tok Malim Udoh sendiri duduk di situ, seperti lazimnya dia sedang berwirid. Perkara itu diberitahu kepada Haji Mat Tahir. Tuan guru itu menghampiri harimau berkenaan. Dia terkejut apabila harimau itu merenung mukanya dengan air mata yang berlinang. Setelah ditatap beberapa minit, Haji Mat Tahir mengenali bahawa harimau itu adalah jadi-jadian dari ayahnya sendiri. Subhanallah.
Bising Haji Mat Tahir menahan kesedihan. Harimau itu mengangguk, seolah-olah sama seperti arwah Tok Malim Udoh mengangguk. Matanya berkelip-kelip memandang Haji Mat Tahir semacam meminta izin untuk duduk di situ. Mulai hari itu, di situlah dia duduk. Dan kalau dilihat dari belakang, betul-betul sama macam arwah Tok Guru Udoh sedang berwirid atas sejadahnya. Setelah lebih 2 minggu harimau berkenaan duduk di madrasah, tidak ramai lagi orang berani datang bersembahyang di madrasah. Mereka takut dengan kejadian tersebut. Walaupun Mijano memberi penjelasan akan harimau tersebut ialah jadi-jadian dari arwah Tok Malim Udoh. Harimau itu tidak mengganggu sesiapa, tetapi dia datang untuk kembali berwirid di sejadah berkenaan. Pada suatu malam, Haji Mat Tahir dan Mijano datang ke madrasah untuk menunaikan solat sunat istikharah. Dia mendengar orang menangis teresa-esa. Pada mulanya dia menyangka harimau yang duduk di sejadah ayahnya itu menangis. Tetapi apabila dia naik ke madrasah, didapatinya Samin sedang membongkok di atas pangkuan harimau sambil menangis. "Maafkanlah saya, Tok Guru. Saya tak tunaikan amanat." Dia tersengguk-sengguk menahan perasaan sebab harimau itu menggeleng-gelengkan kepala sambil tangannya mengusap-ngusap kepala Samin. Dia macam mahu bercakap tetapi suaranya tidak keluar. "Saya lihat sendiri apa yang telah berlaku pada Tok Guru," kata Samin lagi masih membongkok di depan harimau tersebut. "Kalau saya teruskan amanat Tok Guru membaca Yasin di atas kubur Tok Guru selama 7 malam, tentu Tok Guru tidak menderita macam ni." Samin kian terharu melihat perubahan jasad Tok Gurunya itu. Harimau itu menangis tersengguk-sengguk macam mengerti apa yang diucapkan oleh Samin. Dia menepuk-nepuk belakang Samin seolah-olah menyuruh bersabar. Kelakuan mereka berdua itu disaksikan oleh Haji Mat Tahir dan Mijano. Segala kata-kata Samin juga mereka dengar. Barulah mereka tahu bahawa Samin tidak datang sama untuk membacakan tahlil disebabkan pergi ke kubur Tok Malim Udoh. Disebabkan desakan mereka yang kuat supaya datang bertahlil di madrasah, menyebabkan Samin terpaksa meninggalkan kubur Tok Malim Udoh pada malam yang keempat untuk datang bersama-sama tahlil di madrasah. Ketika inilah mereka berdua menerpa datang. "Kami yang salah." Ini Mijano punya dialog ni. Saya ulang balik. "Kami yang salah, Tok Guru. Kami yang mendesak Samin supaya dia datang bertahlil di madrasah." Mijano pula datang merebahkan diri di depan harimau berkenaan. Harimau itu tidak berkata-kata, tetapi air matanya bergenang banyak. Dia mengangkat kedua-dua tangannya seolah-olah meminta jangan dikesali lagi segala apa yang telah berlaku. "Mengapa pula ayah tak bagi tahu rahsia ni pada kami?" Haji Mat Tahir pula berlutut di hadapan harimau tersebut. Harimau itu menggeleng-gelengkan kepala sahaja. Air matanya tetap mengalir, tidak dapat ditahan-tahan. Sekali-sekala mulutnya terbuka juga seperti mahu berkata-kata, tetapi suaranya tidak ada. Dia juga tidak mengaum seperti harimau, tetapi terdengar keluhan sahaja. Mereka bertiga duduk di situ menghadapi harimau berkenaan. Mereka tidak merasa takut kerana di depannya adalah Tok Malim Udoh. Walaupun jasadnya sudah bertukar, namun mereka tetap menghormatinya sebagai Tok Malim Udoh juga. Mungkin ada di antara ilmu-ilmu tuntutan Tok Malim Udoh yang bersalahan dari segi agama Islam masih dipakainya sebelum dia meninggal dunia. Inilah kesan yang diterimanya. Kerana itulah juga dia meminta Samin membacakan surah Yasin di atas kuburnya selama 7 malam. Selama 7 malam berturut-turut. Samin pula disebabkan bimbang dituduh oleh Mijano sebagai iri hati kerana mula diketepikan oleh Haji Mat Tahir, terpaksa meninggalkan amanahnya semata-mata untuk menghadirkan diri di madrasah untuk sama-sama membacakan tahlil. Bagi menjaga hati Haji Mat Tahir dan Mijano lah dia terpaksa meninggalkan amanat itu. Sehingga hampir subuh barulah harimau itu bangun dan meninggalkan kawasan masjid. Tidak ada apa-apa yang dapat mereka cakapkan kerana harimau itu tidak boleh bercakap. Bagaimanapun, dia tahu apa yang dicakapkan. Peristiwa gurunya bertukar menjadi harimau selepas kematiannya ini sentiasa mengganggu perasaan Samin. Manakala orang-orang kampung yang sering datang ke madrasah Haji Mat Tahir pula tidak berani lagi datang ke madrasah disebabkan harimau berkenaan sentiasa duduk sahaja di atas tikar sejadah yang pernah digunakan oleh Tok Malim Udoh. Mereka takut bukan disebabkan gangguan, tetapi jelmaan seperti itu membimbangkan. Adalah mustahil orang yang sudah mati dan dikebumikan boleh hidup semula menyerupai seekor harimau. Sebenarnya, tidak ada yang mustahil kalau dikehendaki oleh Allah.
Yang kita lihat hanya dari segi zahir sahaja. Sebaliknya, kita tidak tahu apakah hikmah, maka Allah yang jadikannya demikian. Setelah memikirkan madrasahnya selalu kosong disebabkan harimau itu sentiasa ada di dalam madrasah. Akhirnya, Haji Mat Tahir mengambil keputusan meminta harimau itu jangan datang lagi ke situ. Haji Mat Tahir lebih mengutamakan murid-murid dan orang kampungnya memenuhi madrasah daripada seekor harimau jelmaan dari ayahnya. Oleh itu, selepas menunaikan solat fardu isyak, Haji Mat Tahir bersama dengan Mijano dan Samin datang mendapatkan harimau berkenaan. Seperti biasa, harimau itu tunduk sambil beratib sama seperti yang dilakukan oleh arwah Tok Malim Udoh ketika wirid dan berzikir di atas jadahnya. Kelakuan dan tabiat harimau itu juga sama seperti kelakuan dan tabiat Tok Malim Udoh. "Ayah," kata Haji Mat Tahir terharu. Dia tertahan-tahan mahu meneruskan kata-katanya kerana tidak tergamak untuk mengeluarkan kata-kata tersebut. Harimau itu berpaling memandangnya. Matanya terkelip-kelip bagaikan menyuruh Haji Mat Tahir terus bercakap. "Orang-orang dekat sini takutkan ayah. Sampaikan mereka tak berani datang berjemaah lagi dekat madrasah ni," beritahu Haji Mat Tahir perlahan. "Kami bukan nak menghalau ayah. Tapi ada baiknya ayah jangan datang lagi kat sini kalau ayah benar-benar sayangkan madrasah ni," katanya menahan kesedihan sambil tangannya memaut bau harimau. Harimau itu mengangguk-anggukkan kepala, kemudian berpaling kepada Mijano dan Samin. Air matanya berlinang menandakan kesedihan merusuh di hatinya. "Kami semua sayangkan ayah," jelas Haji Mat Tahir. "Tapi, apa boleh buat? Dunia kita tidak sama. Ayah tidak lagi ada di dunia kami, jadi baliklah ayah ke dunia ayah dengan aman. Kami semua akan mendoakan ayah dari sini, insya-Allah," kata Haji Mat Tahir lagi. Harimau itu mengangguk-anggukkan kepala juga. Dia memahami apa yang dicakapkan oleh Haji Mat Tahir. Bagaimanapun, mereka bertiga dapat melihatkan kesedihan di muka harimau tersebut. Dia seolah-olah tidak mahu berpisah dengan madrasah yang pernah dibinanya itu. Tetapi, masyarakat kampung sudah tidak dapat menerimanya lagi. Dia bukan lagi Tok Malim Udoh yang sebelumnya ini dimuliakan oleh masyarakat kampung. Tetapi jasadnya sudah sama sekali berubah. Dia tidak dapat kembalikan kepada kedudukannya yang asal. "Marilah, kami hantar ayah balik ke hutan," ujar Haji Mat Tahir perlahan. Hibau juga hatinya dengan nasib yang menimpa arwah ayahnya. Dengan tidak membantah, harimau itu bangun berdiri, kemudian berjalan menuju ke pintu dengan diiringi oleh Haji Mat Tahir, Mijano dan juga Samin. Mereka bertiga terus menghantar harimau tersebut sampai ke tepi hutan. Di situlah mereka berpisah dengan perasaan yang terharu. Samin mengambil kesempatan memeluk leher harimau itu. Dia menangis semasa mahu melepaskan harimau itu pergi kerana dia tahu harimau itu adalah jelmaan gurunya arwah Tok Malim Udoh. "Maafkan saya, Tok Guru, kerana mengabaikan amanat Tok Guru sehingga Tok Guru menerima nasib begini," kata Samin dalam sedu sedan. Harimau itu hanya menepuk-nepuk belakang Samin. Dia dapat merasakan air mata hangat harimau berkenaan menitik atas bahunya. "Saya pun minta maaf ya. Saya tak berniat nak menghalau ayah." Haji Mat Tahir memeluk dan mengucup dahi harimau tersebut. "Tok Guru, maafkanlah saya kerana perbuatan saya yang menyebabkan Samin tak dapat nak meneruskan amanat Tok Guru," ujar Mijano menyatakan kesalnya yang tidak berkesudahan. Harimau itu tidak menyahut apa-apa. Tangannya saja menepuk-nepuk bahu ketiga orang lelaki di hadapannya, seolah-olah menyuruh mereka bersabar kerana kejadian yang sudah berlaku tidak guna dikesalkan lagi. Malah Saminlah yang benar-benar bersalah dengan apa yang menimpa ke atas bekas gurunya itu. Sejak malam itu tidak ada lagi harimau tersebut datang ke madrasah. Orang-orang kampung pun mulai berani datang berjemaah di situ. Kebimbangan mereka terhadap harimau jelmaan itu mula pudar dari ingatan. Sementara Samin mula merasa tidak senang hati tinggal di kampung. Perasaan bersalah pada gurunya terus mengganggu jiwanya. Dia yakin sekira dia mematuhi amanat gurunya, tentulah tidak akan berlaku kejadian yang dilihat di depan matanya sendiri. Tetapi dia merahsiakan apa yang dilihatnya, sekalipun pada Haji Mat Tahir. Biarlah dia sendiri saja yang menyimpankan rahsianya itu. Apabila mengenangkan kembali akan rahsia tersebut, Samin mula memikirkan apakah dirinya juga akan mengalami seperti yang dialami oleh arwah gurunya itu.
Apakah dia akan dicari oleh harimau jelmaan tersebut kerana ilmu yang dituntut adalah dari Tok Malim Udoh sendiri? Dia juga tidak tahu adakah gangguan harimau jelmaan ini dari ilmu yang dituntut atau dari usul keturunan. Kerana gangguan yang beginilah menyebabkan Samin mengambil keputusan meninggalkan kampung halaman. Mula-mula dia menuju ke Pekanbaru, lantas ke Dumai. Di sana ada seorang kawannya yang berasal dari Batu Sangkar mengajaknya menyeberang ke Tanah Melayu. Katanya di Tanah Melayu ketika itu bukan perintah British ni. Ketika itu perintah Inggeris lebih baik dari perintah Belanda. Bersama dengan kawannya itulah, Samin menyeberang ke Tanah Melayu dan naik ke Benut Johor. Dari sana dia mengembara lagi sehingga sampai ke Batu Pahat, lalu Kota Tinggi. Samin terus mengembara lagi hingga ke Endau sehingga dia berkahwin di sana. Sementara kawannya itu pula berpisah ketika di Kota Tinggi kerana menuju ke Singapura. Selepas itu mereka berdua putus hubungan kerana kawannya itulah Tok Haji, iaitu datuk saya. Samin inilah yang diceritakan oleh Tok Haji kepada saya, yang sama-sama datang dengannya dari Sumatera. Dari Singapura, Tok Haji mengembara pula ke Semenyih sebelum datang ke kampung saya sekarang ni. Dari panduannya lah saya mencari Samin ke Kota Tinggi dan bertemu dengannya di Endau. Saya bertemu dengan Wak Samin dalam usianya sudah hampir 100 tahun. Dia menceritakan kembali sejarah hidupnya kepada saya, semata-mata mahu melarikan diri dari keadaan yang menimpa ke atas arwah gurunya. Tetapi Tok Haji datuk saya tu sudah lama meninggal dunia. Beritahu saya, Wak Samin mengesat matanya yang tergenang air bila mengingatkan kembali Tok Haji, rakannya yang sama-sama datang berdagang dari tanah seberang. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula hingga habis. Kalau saya pun terlupa yang tadi Haji Mat Tahir. Dia ni kisah ni di Indonesia. Kalau tidak tadi mungkin ada dialek Jawa keseluruhan lah termasuk dengan Wak Samin tu tadi. Apa pun terima kasihlah, semoga terhibur. Jadikannya sebagai hiburan ya. Apa pun kita jumpa lagi dalam next episod yang akan datang. Jangan lupa untuk bersama-sama lagi. Terima kasih semua lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.